Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada pagi ini. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini iaitu di hari Jumaat. So hari ini insya-Allah 4 hari bulan bersamaan dengan 4 hari ini adalah 4 hari bulan Rabiul Akhir. Insya-Allah pada bulan November ini kita bersama-sama di muka surat insya-Allah pada pagi ini muka surat 494 insya-Allah. Pada hari ini kita masih lagi bersama-sama lagi dengan surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf iaitu kita akan berbincang hari ini, kita akan melihat penafsiran ataupun sedikit tadabbur daripada ayat 61 sehingga ayat 73 insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kurniaan rahmat kepada kita semua dengan pertemuan kita dan juga pembelajaran kita dan juga usaha kita dan niat yang baik kita untuk mempelajari serba sedikit daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita ini untuk menjadi panduan kepada hidup kita. Ya, alhamdulillah Quran telah bersama kita lama. Daripada kita kecil kita telah melihat Quran, kita telah belajar bagaimana mempelajari membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, dan kemudian alhamdulillah pada pagi ini kita akan dapat bersama-sama untuk melihat kembali kepada apakah pengajaran, apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita semua insya-Allah. So insya-Allah bersama-sama dengan kita pada hari ini di muka surat 494 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Sadaqallahul azim. Sedikit ayat yang telah saya bacakan sebentar tadi iaitu permulaan daripada muka surat ini insya-Allah, dan secara ringkasnya insya-Allah pada hari ini kita akan melihat beberapa perkara, iaitu yang pertamanya ialah sambungan daripada apa yang telah kita ceritakan, apa yang telah kita dengar, yang telah kita bacakan dalam muka surat 493 sebelum daripada ini, iaitu menceritakan tentang Ibnu Maryam, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan beberapa perkara tentang Nabi Isa. Jadi di dalam muka surat sebelum daripada ni, iaitu muka surat 493. Jadi kepada sesiapa yang tertinggal ataupun yang tidak sempat untuk bersama-sama dengan kita kemarin ataupun semalam, so insya-Allah boleh refer di dalam Facebook dan juga di dalam YouTube insya-Allah yang akan dikeluarkan tidak lama lagi. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca sedikit tentang apakah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu apakah dia risalah, apakah dia petanda dengan kedatangan Nabi Isa dan bagaimana dia datang nanti, dan kemudian insya-Allah kita akan baca dalam surah ini iaitu beberapa perkara tentang apa yang akan berlaku di hari kiamat. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan selepas daripada itu nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli syurga insya-Allah. Jadi pada ayat yang pertama pada hari ini kita akan melihat iaitu apa? Wa innahu, hu di sini iaitu sesungguhnya, nya di sini adalah Nabi Isa alaihissalam, iaitu putra Ibnu Maryam. Jadi Nabi Isa ni Allah Taala kata wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. La'ilmun lis-sa'ah. La'ilmun ni ialah maknanya petanda. Petanda apa? Iaitu dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam nanti dia adalah menjadi tanda kepada lis-sa'ah. Itu adalah pendapat jumhur ulama tafsir, dan begitulah juga pendapat yang disebutkan oleh Ibnu tafsir dalam tafsir Jalalain. Jadi dia katakan wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, dan sesungguhnya Nabi Isa itu iaitu nuzulnya Nabi Isa, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dia adalah la'ilmun lis-sa'ah, jadi petanda kepada hari kiamat. Fala tamtarunna, maka janganlah kamu wahai manusia semua tamtarunna, iaitu ragu-ragu. Ragu-ragu dengan apa? Biha, dengan hari kiamat itu. Jadi inilah sebagai satu daripada perkara yang paling besar dalam kehidupan manusia, iaitu kepercayaan kepada hari akhirat. Bagi kita orang mukmin, salah satu daripada rukun iman ialah percaya kepada hari kiamat. Kalau tak percaya kepada hari kiamat, so tidak ada ertinya, so terbatallah iman. Kenapa? Salah satu daripada perkara yang menentukan kepada kehidupan kita ni, iaitu kita ni jahat, baik atas dunia ni, salah satu daripada yang menentukannya ialah
kerana yakinnya kita bahawa adanya pembalasan selepas Nabi. Jadi adanya pembalasan maknanya hidupnya kita ni selepas mati tu satu perkara yang besar sebenarnya. Keyakinan kita terhadap perkara tersebut adalah dia akan mengubah bentuk hidup kita. Jadi Allah SWT kata tu, fala tamtarunna biha, jangan kamu ragu-ragu dengan hari kiamat ini, wattabi'uni, dan ikutlah aku, iaitu ikutlah apa yang aku ceritakan, bagaimanakah kita nak selamat di hari akhirat nanti. Kemudian haza siratun mustaqim, inilah dia yang kamu minta tu, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, iaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Inilah dia, iaitu haza, ini mana dia jalan yang lurus, iaitu ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yasuddannakumus syaitan, jadi Allah Taala kata jangan menghalang kamu oleh syaitan. Ya, bagaimana manusia ni boleh lari daripada kebenaran? Bagaimana manusia ni tidak mau mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana manusia tidak boleh jadi tidak percaya kepada hari akhirat? Padahal percaya kepada hari akhirat itu tidak membebankan manusia pun. Tapi manusia tidak mahu juga percaya. Kenapa? Inilah dia yang menyebabkan, perkara yang menyebabkan manusia itu tidak mahu percaya, tidak mahu mengikut Nabi Muhammad SAW, ialah kerana apa? Kerana ini dia, iaitu apa? Syaitan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata, wala yasuddannakumus syaitan, wala yasuddannakumus syaitan. Janganlah syaitan itu menghalang kamu, menghalang kamu daripada mengikut ini. Maka Allah Ta'ala kata sebab apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Dia adalah merupakan musuh kamu yang mubin, musuh kamu yang nyata, musuh kamu yang terang-terang. Jadi kalau kamu tak sedar lagi, kamu tak ingat lagi, tak tahulah kan. Jadi Allah SWT ingatkan lagi ni, musuh kamu adalah syaitan, dia adalah musuh kamu. Kenapa kamu nak ikut dia? Kemudian walamma jaa Isa bil bayinat, bila Nabi Isa datang dengan bayinat, artinya apa? Iaitu membawa mukjizat. Bayinat tu artinya sini ahli tafsir kata ialah mukjizat. Bila datang Nabi Isa ini dengan mukjizat, qala qad ji'tukum bil hikmah, dia berkata, aku membawa datang kepada kamu hikmah. Apa dia hikmah ni? Hikmah ni kalau ikut terjemahannya adalah artinya wisdom, iaitu satu benda yang hikmah. Dalam bahasa Melayu kata hikmat, hikmat, kata-kata hikmat dan sebagainya. Hikmah di sini ialah aku bawa datang kepada kamu dengan hikmah. Hikmah ni wisdom ataupun kebijaksanaan. Jadi ulama-ulama kata maksud di sini yang pertamanya ialah dia membawa maksud ialah Injil, iaitu ajaran yang ada di dalam kitab Injil. Jadi aku datang kepada kamu dengan yang pertama ialah dengan mukjizat-mukjizat yang dapat kamu lihat. Kemudian yang keduanya ialah aku datang kepada kamu dengan membawa ajaran-ajaran dalam kitab Injil. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan hikmah di sini, dan ramai ulama telah menyatakan kenapa digunakan perkataan hikmah kepada Injil. Dalam Quran pun dikatakan hikmah juga. Kitab was sunnah, kitab wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan hikmah sini? Setengah ulama mengatakan bahawa ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam adalah sebagai pembalance, iaitu membalanskan apa yang telah datang di dalam syariat Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala memberi syariat kepada Nabi Musa, dan syariat yang ada di dalam Nabi Musa ini kelihatan agak keras kerana bersesuaian dengan Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala balancekan balik dengan kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa Allah Taala datangkan kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel telah mempunyai ajaran-ajarannya, iaitu daripada Nabi Musa alaihi salam, iaitu berada dalam Taurat. Walaupun kesemuanya telah diubah sekarang pada hari ini. Taurat pun telah diubah, telah diselewengkan, dan juga Injil pun begitu, dan dinamakan sebagai Bible. Jadi di dalam, tapi ini ceritakan tentang ajaran yang asal. Di dalam Taurat ni mempunyai hukum-hukumnya yang tertentu. Tak boleh ini, boleh ini, tak boleh ini, tak boleh ini. Itu adalah hukum-hukum yang ada di dalam Taurat. Jadi kemungkinan kelihatan agak kering. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membawa pula Nabi Isa alaihissalam untuk membawa ajarannya dalam bentuk hikmah. Hikmah ni artinya maknanya dia membalancekan balik kekeringan itu dengan kebasahan. Sebab itulah apabila diambil daripada ajaran Nabi, orang-orang Bani Israel ini apabila
Mereka mengambil ajaran Nabi Musa AS, kemudian dibalancekan dengan Nabi Isa AS, maka dia akan jadi balance dengan terbang dengan cantik kalaulah ianya seekor burung. Jadi dalam itu adalah sebab itulah kelihatan ajaran Nabi Isa ni kelihatan lembut, iaitu apa yang dibawa dari dalam Kristian. Ini ialah mengikut ajaran asal Kristian, saya sebutkan, bukannya apa yang telah diubah pada hari ini. Jadi ia kelihatan lembut, kelihatan ni dan sebagainya. Jadi Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Muhammad SAW yang menasahkan, yang menggantikan semua sekali ajaran Nabi yang ada, ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa dan sebagainya itu adalah mengandungi kedua-duanya. Iaitu apa kedua-duanya? Iaitu hukuman, undang-undang dan juga peraturan, dan juga yang kedua ni adalah hikmah. Kerana itulah kita perlu untuk mempelajari kedua-duanya sekali. Yang pertama hukum, yang keduanya hikmah. Hikmah kenapa ianya, apa ianya dan kenapa ianya. Jadi kedua-dua itu akan membalancekan. Bukan apa sahaja. Jika sekiranya apa sahaja yang kita laksanakan, hukum apa? Ini hukum apa? Wajib ke? Sunat ke? Dan kita pun ikut. Tapi kita tidak memahami hikmahnya, maka dia akan kadang-kadang membawa ketidakstabilan di dalam pelaksanaan hukum tersebut. Sebagai contohlah kita kata, apabila kita sembahyang hukumnya ada, iaitu apa? Rukunnya 13, dia ada sunatnya, dia ada membatalnya, itu adalah hukum-hukuman dia, iaitu peraturan-peraturannya. Hukumnya begini dan sebagainya. Tetapi jika tidak mempunyai hikmah, kenapa kita solat? Kenapa kita berwuduk? Kenapa kita ni kan? The why itu, kenapa? Jika sekiranya tidak ada, dia itulah yang dikatakan oleh sebahagian ulama, itulah sebagai yang dimaksudkan dengan al-hikmah. Jadi pengajaran-pengajaran kenapa kita membuat sesuatu perkara amalan. Apabila kita memahami kedua-duanya, maka dia lahirlah satu kecantikan dan keindahan. Kita akan rasa seronok kita melakukan ibadah, kita akan rasa seronok kita dapat melakukan suatu peraturan, melaksanakan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sekiranya tidak, maka kita akan rasa ianya adalah satu undang-undang yang aku mesti buat, tetapi aku tak tahu kenapa aku mesti buat benda ni. Aku tak tahu kenapa aku mesti buat perkara ini. Jadi itulah dia yang dikatakan sebagai hikmah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Nabi Isa memberitahu kepada kita bahawa Nabi Isa ini berkata kepada Bani Israel, qala qad ji'tukum bil hikmah. Kemudian wala ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fih. Kemudian Nabi Isa berkata, aku akan menjelaskan kepada kamu setengah-setengah perkara yang kamu berbeza pendapat tentangnya. Kenapa dikatakan setengah-setengah? Kenapa dia tak kata semua? Sedangkan pada masa itu banyak sangat dah perkara-perkara yang telah diselewengkan oleh Bani Israel di dalam ajaran, daripada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan penggunaan perkataan ba'da, iaitu sebahagian, bukan semua, adalah nak menunjukkan kepada bagaimana hikmahnya Nabi Isa alaihissalam ketika dia bercakap kepada kaumnya. Walhal, padahal banyak benda sangat yang tak betul yang dipegang oleh Bani Israel pada ketika itu. Tetapi nak menunjukkan betapa lembutnya Nabi Isa alaihissalam terhadap Bani Israel, maka digunakan perkataan ba'da. Padahal sebenarnya dia tidak merelakan. Padahal sebenarnya banyak perkara-perkara yang perlu diubah, yang dipegang oleh Bani Israel. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Taala kata lepas itu fattaqullah wa ati'un, maka takutlah kamu kepada Allah dan taatlah apa yang aku ni, iaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana apa yang aku beritahu kepada kamu. Fattaqullah wa ati'un, maka bertakwa, takutlah kamu kepada Allah dan juga taatilah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Nabi Isa mengatakan bahawa Allah itu adalah, kenapa kita mesti takut pada Allah? Kerana dia Tuhan aku dan Tuhan engkau. Aku ni ertinya di dalam ayat ini nak menunjukkan bahawa apa? Nabi Isa tak pernah meminta mereka ini supaya menganggap dia ni adalah anak Tuhan. Tak pernah meminta daripada mereka supaya menyembahnya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristian pada hari ini adalah merupakan satu penyelewengan daripada apa yang telah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka kata Trinity, mereka kata macam-macam sekali. Tapi yang sebenarnya tidak ada. Allah adalah Tuhan. Nabi Isa berkata, Allah adalah Tuhanku, Allah adalah Tuhan kamu. Oleh kerana itulah maka fa'buduh, sembahlah dia. Bukan sembah aku. Sembah Allah tu. Aku pun menyembah Allah.
Jadi dia kata situ, kemudian apa dia kata, haza siratun mustaqim. Kita tengok perkataan yang sama yang digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam dan yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haza siratun mustaqim. Inilah dia jalan yang lurus. Dan kita berkata ihdinas sirata al-mustaqim. Seterusnya Allah SWT kata fakhtalafal ahzabu min bainihim. Kemudian bergaduh lagi. Berbeza pendapat lagi. Al-ahzab sini bukan ahzab peperangan Ahzab tu, bukan. Ahzab di sini artinya ialah kumpulan-kumpulan. Kerana daripada Bani Israel itu maka berpecahlah banyak kumpulan. Banyak kumpulan tu apa? Iaitu ada orang kata macam ni, ada orang kata macam ni. Jadi adalah banyak pendapat. Ada yang kata, ada setengah ulama mengatakan bahawa Al-Ahzab di sini ialah orang Yahudi dan juga Kristian. Ada yang kata adalah orang Kristian saja yang berbeza-beza pendapat sesama mereka. Lalu lahirlah. Dan kita lihat sampai kepada hari ini dalam Kristian pun sangat banyak mazhab-mazhab yang sangat-sangat jauh perbezaannya. Orang kata orang Islam pun ada mazhab juga. Ya, betul. Orang Islam apa, kita pun ada mazhab, tapi mazhab kita adalah mazhab fiqh. Mazhab fiqh artinya ialah mazhab-mazhab yang berlaku dalam perbezaan untuk memahami dalil. Bukannya berbeza dalam menentukan. Dalam Kristian ni perbezaan mereka sangat dahsyat. Ada Protestan, ada Katolik, ada Methodist, ada macam-macam sekali macam-macam lagi mazhab-mazhab mereka, Anglican, Evangel, dah macam-macam lagi lah. Yang mana semua mereka ni adalah sangat jauh perbezaan. Dan kalau dikatakan lah, maknanya di antara satu sama lain tu memang kafir lah maknanya. Yang ni kafir, yang ni sebab perbezaan pada dasar. Bagi kita dalam Islam tak ada perbezaan. Dalam Islam mazhab kita adalah mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Itu adalah hanyalah perbezaan-perbezaan yang kecil pada hujung-hujung dalam masalah-masalah yang memang boleh berbeza. Seterusnya Ahzab ni, orang-orang Kristian ataupun orang Kristian dan Yahudi ni, sebagaimana kata setengah ulama, dia kata ialah fakhtalafa, lalu mereka pun berbezalah pendapat. Yang ni cakap macam ni, yang ni cakap macam ni. Min bainihim fawailul lillazina zalamu min azabi yaumin alim. Allah Taala kata, maka fawailun, celakalah. Celakalah siapa? Iaitu celakalah orang-orang yang zalim. Yang zalim itu siapa? Ulama tafsir kata yang zalim itu yang menasabkan, yang mengatakan, yang menuduh Nabi Isa ni dengan macam-macam tuduhan. Antaranya ialah dikatakan tuduhan menuduh Nabi Isa ni mati disalib. Jadi mereka pun menyembahlah salib, menyembah cross. Ada yang katakan bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan. Dia datang ni untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi dia sanggup berkorban untuk kerana dosa-dosa kita. Jadi apa yang kita buat pada hari ini, siapa yang akan tanggung? Sebab Nabi Isa dah mati. Kata setengah-setengah daripada mereka, itulah yang dikatakan zalim oleh ulama-ulama tafsir. Jadi yang dimaksud, Allah Taala kata fawailul lillazina zalamu min azabi yaumin azim. Mereka itu akan dikenakan azab pada hari yang sangat-sangat dahsyat. Hal yang zuruna illa sa'ah. Kemudian Allah Taala bertanya, hal di sini adalah bukan hal tanya, tapi nama dia istifhamun nafyi. Istifham an-nafyi ni artinya ialah pertanyaan, bentuknya macam pertanyaan, tapi sebenarnya dia adalah untuk menafikan. Tidak, maksudnya tidak apa? Hal yang zurunya, mereka itu la yang zuruna. Kalau ikutnya mereka la yang zuruna, yang zuru bukan melihat yang zuru makna yang tazirun. Yang zurun itu menunggu artinya. Mereka itu tidak menunggu melainkan hari kiamat. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kata tak apa kan. Mereka tolak engkau wahai Muhammad, mereka tak terima Islam. Mereka ni nampak gayanya tak tunggu melainkan hari kiamat. Tak apa, datang hari kiamat nanti tahulah. Kiamat ni boleh jadi kiamat besar, boleh jadi kiamat kecil. Kiamat besar tu ialah kiamat betul-betul tu lah, kan, tamatnya dunia ni. Tapi kiamat kecil bagi setiap orang tu mati. Jadi hal yang zuruna, adakah mereka ni nak tunggu mati? Nak tunggu mati dulu baru nak bertaubat? Nak tunggu mati dulu baru nak beriman? Nak tunggu hari kiamat dulu barulah nak nadam, nak menyesal, nak kembali semula, nak kembali semula ke dunia? Hal yang zuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan. Hari kiamat ni datang, dia tak beri amaran. Allah Ta'ala dah beri tanda-tanda dia. Tanda-tandanya ialah, contohlah ya, banyaknya Kristian pada hari ini. Banyak Kristian. Allah Ta'ala kata kemudian datangnya Nabi Isa di akhir zaman. Kita tak tahu bila akhir zaman ni. Kemungkinan esok akhir zaman ni, kemungkinan tahun depan, kemungkinan tahun 2030, kemungkinan tahun 2050, kemungkinan wallahu alam. Tapi banyaknya Kristian hari ini adalah salah satu daripada, kita boleh katakan seolah macam tanda. Kenapa? Nanti Nabi Isa, Allah Ta'ala akan datangkan Nabi Isa di akhir zaman. Kemudian bila Allah Ta'ala datangkan Nabi Isa, dia akan membuat 3 perkara. Yang pertama,
sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Bukhari. Yang pertama, dia akan memecahkan salib. Yang kedua, dia akan membunuh khinzir, membunuh babi. Dan yang ketiga, dia akan menghapuskan jizyah. Kalau dalam Islam kita ni ada jizyah, kita ada jizyah. Tapi nanti Nabi Isa akan buat cancel semua tu. Ertinya apa? Ertinya sama ada terima Islam ataupun tidak. Dua saja. Kalau ada jizyah, ertinya apa? Ertinya ialah boleh terima Islam ataupun bayar jizyah ataupun perang. Itu sebagaimana yang disebutkanlah di dalam Islam. Jadi Nabi Isa ni, kenapa Nabi Isa yang datang? Memang sesuai lah. Mungkin ada setengah ulama kata kerana bersesuaian. Kenapa? Kerana banyaknya Kristian pada masa itu. Jadi pada hari ini kita tengok banyaknya Kristian. Jadi Nabi Isa akan datang pada akhir zaman. Bila? Wallahu a'lam bissawab. Kita tak tahu yang tu. Tetapi nak menunjukkan bahawa sebenarnya kiamat ni boleh berlaku anytime yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi persoalannya di sini, nak tunggu hari kiamat ke? Yang akan datang baghtatan tu, yang akan datang tiba-tiba tu. Kemudian wahum la yash'urun, dan mereka tak rasa, tak sedar kadang-kadang, kerana seronok sangat kadang-kadang tu dengan dunia, sehingga manusia ni tak sedar bahawa kiamat nak datang. Kiamat kadang-kadang tengok-tengok matahari dah naik daripada sebelah barat, barulah nak sedar, barulah akan rasa kepelikan tu. Sedangkan banyak dah tanda-tanda. Bahkan Nabi SAW kata kedatangan baginda sendiri tu adalah merupakan salah satu daripada tanda kiamat nak datang. Seterusnya al-akhilla, Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya ialah menceritakan tentang iaitu al-akhilla. Al-akhilla ni apa? Iaitu jamak. Kata jamak kepada khalil. Khalil ni maknanya kawan, maknanya kawan-kawan maknanya. Gitu. Dikatakan al-akhilla kerana apa? Kerana orang-orang yang baik ni di antara satu sama lain ni, mereka akan khallala. Dia kata khallala ni makna kita kata apa kan, hati-hati mereka ni bersatu, bersama-sama, sampai hati pun bersama-sama. Jadi maknanya rapat yang mereka ni. Sebab tu kalau tak rapat, dia tak panggil al-akhilla. Kalau hanya kawan sekerja, kawan tempat belajar, kawan apa ni, sama-sama buat satu benda, projek kan, tak, itu tak dipanggil akhilla. Akhilla ni orang kawan rapat. Jadi al-akhillau, Allah Ta'ala kata kawan-kawan yang rapat di dunia itu, di dunia ini, nanti ni dunia ini, yauma izin, pada hari kiamat itu, ba'duhum li ba'din adu, mereka ni akan menjadi musuh di antara satu dengan yang lain. Kenapa mereka ni menjadi musuh? Kerana mereka ni berkawan di atas dunia ini kerana untuk apa? Untuk keburukan. Berkawan kerana apa? Just kerana kawan. Kerana apa berkawan? Kerana baik, kerana sekelas dulu. Kenapa berkawan? Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana untuk membantu untuk kita ni bersama-sama menegakkan Islam, ataupun membantu untuk membawa kepada kebaikan. Menjadikan kita ni bersemangat untuk beramal. Bukan menjadikan kita, tapi bahkan untuk menjadikan kita ni seronok dengan maksiat. Masing-masing tu memperingati di antara satu sama lain tu, supaya apa? Alah, tak payahlah buat ni, jomlah, tak payah pergi semayang lah, tak payah semayang lagi lah, kan kita muda lagi, dan macam-macam lagi lah. Iaitu menasihati di antara satu sama lain supaya kita berterusan di atas kelalaian. Jadi al-akhilla begitu. Allah Ta'ala kata pada hari kiamat nanti mereka ni akan menjadi adu, jaga-jaga, Allah Ta'ala kata illal muttaqin, melainkan orang yang bertakwa. Artinya iaitu orang yang berkawan kerana takwa, orang yang berkawan kerana untuk membina ketakwaan. Kenapa dia berkawan atas dunia ni? Kerana dia, kawan itu membantunya untuk beramal dengan amal kebaikan. Jadi ingatlah di sini kan, bahawa kawan perlu dipilih dengan betul. Kalau nak berkawan, kawan dengan betul. Kawanlah, carilah kawan yang membantu kita untuk ke arah keimanan, ke arah yang baik, ke arah amalan yang baik, yang memudahkan kita, bukan yang menyusahkan kita untuk membuat amal kebaikan. Kalau yang mengajak kita, memudahkan kita untuk membuat kejahatan, membuat maksiat dan sebagainya, jangan berkawan. Kenapa? Nanti kamu akan jadi musuh dengan dia. Apa erti musuh? Nanti hari kiamat nanti akan tuduh-menuduh lah. Sebab kau lah aku jadi macam ni, sebab kau lah aku jadi macam ni. Tak, sebab itulah dikata bermusuh-musuh. Al-akhilla, ingat yauma izin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, melainkan kerana takwa. Kemudian ya ibad la khaufun alaikum al-yauma wala antum tahzanun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata ya ibad la khaufun, tidak ada ketakutan, alaikum al-yaum wala antum. Orang-orang yang bertakwa ini, mereka ni pada hari kiamat, maka Allah Ta'ala katakan kepada mereka bahawa apa? Iaitu tidak ada takut ke atas kamu pada hari ini, dan kamu tidak akan bersedih. Ada dua sini. Yang pertama takut, yang kedua sedih.
Takut ertinya apa? Takut ialah satu perkara yang akan datang. Sedih apa? Satu perkara yang telah berlalu. Jadi pada manusia ni ada di depannya, ada di belakangnya. Satu benda yang di depannya kita katakan yang akan berlaku, kita takut. Macam mana? Takut tak lulus exam, takut ni, takut macam-macam kita takut ni. Yang belakang ni dah lalu, kita sedih. Sedih kenapa? Sedih kerana fail. Sedih kenapa? Kenapa tak dapat macam ni, tak dapat projek dan sebagainya. Sedih kan. Jadi ada sedih, kita ada takut. Jadi apabila ada dua-dua ni, depan dan juga belakang, maka kita akan menjadi gelisah, menjadi susah hati. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada orang-orang yang beriman, sepatutnya orang beriman ni Allah Taala sebut banyak kali dalam Quran, iaitu sepatutnya kamu ni tak sedih dan tak takut. Kenapa kita takut? Kerana Allah kita tak sepatutnya, orang mukmin tak sepatutnya takut. Kenapa? Semua benda ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berusaha. Mungkin tercapai, mungkin tak tercapai. Begitu juga kita tak patut sedih. Sebab apa? Semua benda telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah ditakdirkan oleh Allah Taala, kenapa kita takut? Kita sedih. Tak patut sedih. Allah dah takdir macam tu. Apa yang Allah tetapkan itulah terbaik untuk kita. Tak sepatutnya sedih, tak sepatutnya takut. Jadi apabila tak ada takut, tak ada sedih, masya-Allah kan, keindahan bagi seorang mukmin ini dalam kehidupan dia. Kemudian seterusnya Allah Taala kata, allazina amanu biayatina wa kanu muslimin, iaitu orang-orang yang mana mereka itu yang beriman dengan ayat-ayat kami dan mereka itu muslimin, menundukkan diri. Jadi ini ada dua, iaitu al-iman dan juga al-muslim. Jadi apabila disebutkan dalam kaedahnya, apabila disebutkan dua perkataan iaitu al-iman dan juga al-islam dalam satu tempat seperti mana dalam ayat ni, maka ertinya ialah al-iman di situ ialah dalam hati, kepercayaan, dan al-islam itu ertinya ialah tindakan kita, iaitu pelaksanaan kita dengan jasad kita. Tapi jika sekiranya di satu tempat itu disebut muslim saja, Islam saja, ataupun disebut iman saja, ertinya ialah merangkumi dua-dua. Iaitu apabila, jadi kaedahnya apabila disebut dua, maksudnya adalah berbeza. Apabila disebut satu, ia termasuk merangkumi dua-dua. Seterusnya Allah SWT kata kat sini, iaitu udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu. Allah Ta'ala kata kepada orang mukmin ni, kepada orang yang muslim ini, masuklah kamu ke dalam syurga. Wa antum wa azwajukum. Kamu dan azwaj. Azwaj ni apa maksudnya? Salah satu daripada maksud yang diberikan oleh ahli tafsir ialah isteri-isteri kamu yang beriman, yang bertakwa. Jadi maknanya kamu ini akan dapat masuk, akan dapat bersama-sama kembalilah. Kalau kamu contohnya berpisah, mati seorang dulu, kemudian masih hidup lagi, ataupun apa-apalah yang berlaku, tiba-tiba kan kamu berpisah tak dunia ni, tapi di akhirat kamu akan dapat bersama jika sekiranya kamu ni bertakwa. Kalau kamu tidak bertakwa, jangan jamin, tak ada jaminan kamu ni akan dapat bersama. Oleh kerana itu, kalau kita nak bersama-sama dengan pasangan kita di akhirat nanti, maka sama-samalah bertakwa di atas dunia ni. Itu satu pendapat ulama. Satu pendapat lagi, maksud azwaj kat sini ialah orang-orang yang seperti kamu, iaitu apa? Kawan-kawan kamu yang sama-sama beriman dan juga sama-sama bertakwa. Tak semestinya pasangan kamu, tak. Tapi maknanya siapa-siapa saja, orang-orang yang sama seperti kamu. Jadi azwaj sini ialah pasangan, dalam erti kata ialah dari itu siapa-siapa saja yang sama seperti kamu, maka masuklah kamu semua bersama-sama dengan mereka itu ke dalam syurga. Tuhbarun ni kamu rasa gembira, seronok sangat kan, tuhbarun kan. Tusarrun dia kata dalam tafsir jalan lain, dia kata sarun maknanya kamu diberi kegembiraan yang bersangatan kerana dapat masuk syurga itu. Seterusnya Allah Ta'ala kata yutafu alaihim, Allah Ta'ala gambarkan beberapa perkara, keadaan di mana kegembiraan yang mereka perolehi. Bagaimana suasana di hari akhirat tu, dalam syurga itu, iaitu yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwabin. Jadi mereka ni yutaf ni, kalau kita boleh bayangkan tetapi tak boleh bayangkan bukan tak boleh bayangkan, makna tak sama artinya. Iaitu kemungkinan kita kata dalam hotel-hotel besar lah, kita kata hotel-hotel mahal hotel-hotel murah tak ada. Tempat-tempat minum, ini minum tak betul nak ceritakan saja gambaran ada orang akan bawa makanan-makanan, kemudian pusing, dan kemudian orang-orang dalam tu boleh ambil apa yang dia nak. Dia boleh ambil minuman, dia boleh ambil makanan. Atas dunia ni tak adalah, biasanya orang bawa minuman pula yang memabukkan pula tu dalam majlis-majlis macam tu kan. Jadi tapi kita nak cerita dalam syurga ni ialah dibawa yutaf, akan dibawa pusing, iaitu makanan-makanan dan juga minuman-minuman, di mana kita ni tak perlu pergi ambil lah seperti buffet tu, tak ada. Tapi kita tunggu saja, dia akan datang kita ambil, apa yang kita nak dia akan datang.
Jadi sihaf ni ialah piring-piring yang besar tu. Jadi Allah Ta'ala kata yutafu alaihim bisihaf. Sihaf ni pula piring-piring besar ni daripada apa? Daripada emas. Bukannya daripada besi, bukannya daripada kaca, bukan tembikar, bukan. Tapi daripada emas. Kemudian tu akwab. Akwab ni ialah gelas-gelas. Daripada kub, mana kub. Jadi disebutkan kalau ikut asalnya kub sini ialah kub yang kosong. Sihaf ni ialah maknanya piring yang kosong. Tetapi bila yutaf, bila ada perkataan yutaf, maka ertinya ialah piring dan juga gelas-gelas yang diisi. Dah ada isi dalam tu. Jadi itu gambarannya. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa tulazzul a'yun. Apa yang ada di dalam kedua-duanya itu makanan dan juga minuman itu, apa dia ada? Apa yang kamu nak saja. Ma tashtahihi, apa yang kamu ingin. Ma tashtahihil anfus, apa yang jiwa kamu rasa nak, ada. Apa yang kamu rasa nak minum, ada. Jadi tu kan. Dan juga wa tulazzul a'yun, dan mata pula melihat, melihat sedap. Ialah kadang-kadang kan ada makanan tu tak sedap. Kita tengok tak sedap, tapi bila rasa dengan makan, bila lidah sedap. Ada kita tengok tu cantik, tapi bila makan tak sedap. Tapi ni dua-dua Allah Ta'ala sebut kan. Jadi sebab itulah orang mungkin atas dunia pada hari ni kan, dia kadang-kadang tu mendekoratkan makanan tu kan, mendekoratkan makanan tu jadi mahal, padahal makanan tu sama je, ayam goreng, ikan goreng kan, tapi bila didekoratkan, dia letakkan cantik tu kan, sehingga jadi mahal. Kadang-kadang dia letak saja, letak limau tepi tu kan, limau letak apa ni atas gelas, tepi gelas tu kan, sangkupkan satu limau tu kan, kemudian tu macam-macam lah cara orang manusia ni kan nak menghias. Jadi penghiasan tu ialah untuk mata, bukan untuk mulut. Yang sedap tu pada mulut, iaitu makanan, kita rasa makanan. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala sebut, berikan dua-dua ni. Sedap pun sedap, apa yang jiwa kamu rasa sedap, dan juga yang keduanya kamu lihat pun sedap. Wa tulazzul a'yun, mata kamu sedap melihat. Wa antum fiha khalidun, dan yang best lagi lah kamu duduk di situ selama-lamanya. Kamu tak perlu apa, risau, tak perlu sakit perut, tak perlu masuk tandas, tak perlu mengantuk bila makan, tak perlu. Kamu nak duduk situ, duduklah dalam majlis tu, dalam apa kan, duduk dalam syurga tu memang kekal selama-lamanya. Bila kita dengar semua perkara ni, Masya Allah kan, kita akan rasa teringin nak masuk syurga. Sebab itulah nak masuk syurga bukan mudah. Nak masuk syurga, buatlah amalan di dunia ni. Sanggupnya kita untuk melawan nafsu kita di atas dunia ni, insya Allah kita akan mendapat syurga. Berdoalah kepada Allah, insya-Allah. Ayat terakhir pada hari ini ialah watilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Kerana amalan kamu, maka Allah Ta'ala kata diberikan. Uristumuha, kamu diwariskan, maknanya kamu mendapat, tinggal di dalam syurga itu. Itulah dia tilkal jannah, itulah dia syurga yang akan kamu dapat. Dan atas apa? Kerana hasil amalan kamu atas dunia ini. Susah payahnya kamu atas dunia ni, kamu bertahan, tidak mau mengambil benda-benda haram, bertahannya kamu untuk membuat amalan-amalan yang baik kan, bertahan kamu untuk menghadapi manusia kan, yang mungkin mencerca kamu kerana kamu ni melaksanakan kebenaran, maka semua itu Allah Ta'ala berilah kepada kita jannah, syurga tersebut. Lakum fiha fakihatun kasirah minha ta'kulun, padanya di dalam itu ada buah-buahan yang banyak yang kamu nak. Ikut kamu nak makan apa-apa kan, kamu makanlah kan. Jadi buahan ni satu benda yang indah juga kan. Kadang-kadang hanya untuk perhiasan, kadang-kadang orang letakkan buah-buahan tu kan. Tapi buahan sini, buahan yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti, ikut yang kamu nak apa. Dan kamu bebas nak makan banyak-banyak mana pun. Nak makan apa pun, silakan makan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan kepada kita semua ni, supaya kita ni menjadi berkeinginan, teringat dan naknya kepada kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setakat itu dulu pada pagi ini, muka surat 494. InsyaAllah kita bersama lagi di hari esok, insyaAllah hari Sabtu, insyaAllah. Muka jumpa lagi esok. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.